Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat FB Majlis Agama Islam Selangor sekalian, apa khabar? Lama kita tidak live bersama-sama di live FB Majlis Agama Islam Selangor ya. Siapa yang sedang online bersama kami? Saya ada handphone, saya nak tengok siapa yang sedang online bersama kami. Zaliha Hanifah. Terima kasih Zaliha watching. Ada Syuhada, Amirul Mukminin, Nur Azimah Mukhtar. Assalamualaikum Nur Azimah Mukhtar. Our Memory, Aisyah Sakina Ismail. Jangan lupa share-sharekan, like dan komen ya. Alhamdulillah kita dapat bersama berkongsi dakwah hari ini. Walaupun kita di situasi PKPB, tetapi kita akan terus berjuang menyebarkan dakwah kita bersama walaupun secara online. Sahabat-sahabat yang supporting, sahabat-sahabat yang menyokong kami, jangan lupa like, share yang terbanyak hari ini kita akan pilih untuk kita berikan hadiah. Nanti kami balik pejabat, kita akan pilih siapakah share yang terbanyak untuk kita berikan hadiah. Boleh share di wall, boleh share di grup-grup yang ada, insya-Allah. Okey, saya Normala binti Muhammad Said akan bersama dengan sahabat-sahabat FB Majlis Agama Islam Selangor selama 1 jam bagi berkongsi berkaitan isu yang sering menjadi masalah dalam masyarakat berkaitan dengan harta pusaka dalam rancangan Celik Harta, okey siap. Rancang harta celik pusaka setiap Jumaat jam 10 pagi. Alhamdulillah ramai ya dah bersama kita. Ada 37 view yang saya nampak dekat sini. Terus-teruskan share, teruskan komen supaya kita punya engagement ni dan reach ni kita akan sebar luaskan. Kita dakwah sama-sama lebih-lebih lagi di hari Jumaat yang barakah ini. Apa khabar sahabat-sahabat? Anda berada di mana? Ada yang berada di Shah Alam, ada yang berada di Petaling. Kalau boleh komenlah dekat situ. Amir Rashid, alhamdulillah syukur. Ahmad Helmi dan share. Ahmad Helmi dan share tu share berapa? Share lah 5 ke, 6 ke, 7 ke, share banyak-banyak ya supaya ramai yang dapat tahu kita punya program hari ini. Kita bersama dengan tetamu yang sangat hebat, tetamu yang kita import ya daripada UKM untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat Zakat Selangor pula. Sahabat-sahabat Majlis Agama Islam Selangor bersama-sama kita mengupas berkaitan dengan isu salah faham masyarakat berkenaan dengan hibah. Salah faham masyarakat berkenaan dengan hibah. Okey, alhamdulillah our memory respon Shah Alam clear. Yang sahabat-sahabat yang lain clear tak suara saya? Supaya nanti lancar ya kita punya perkongsian hari ini. Muhammad Saleh Abdul Sahar, Rawang clear, Sahwan Alwi, Kak Sahwan Alwi tempat Sahwan clear tak? Boleh respon dan jangan lupa share, like dan komen. Siapa yang ada soalan berkaitan dengan hibah, boleh juga komen dekat ruangan komen tu. Kita akan ajukan kepada tetamu kita hari ini. Siapa yang bersama dengan saya hari ini? Alhamdulillah dalam rancang Harta Celik Pusaka hari ini kita bersama dengan seorang tetamu yang sangat hebat. Beliau ialah, di mana tetamu kita? Kita tunjukkan muka tetamu kita. Di mana tetamu kita? Iya, itu dia tetamu kita, Dr. Nurliza Muhammad Said, pensyarah kanan Fakulti Pengajian Islam UKM. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Ceria di pagi Jumaat, insya-Allah. Betul. Jumaat yang barakah. Kepada sahabat-sahabat di luar sana yang sedang live, kalau dengar suara doktor, minta komen dekat situ. Clear tak suara doktor? Doktor, kalau boleh kita share-sharekan, ajak-ajak sahabat-sahabat, pelajar-pelajar doktor untuk share-sharekan kita punya live hari ini, doktor. InsyaAllah saya dah sharekan di FB saya. Saya rasa Alhamdulillah. rakan-rakan FB ada bersama kita pada pagi ini, insyaAllah. Alhamdulillah doktor pun dah share. Sahabat-sahabat apa lagi? Sharekanlah ya. Okey, sebelum tu saya ingin perkenalkan latar belakang Dr. Nurliza ya. Beliau adalah anak jati Selangor, dilahirkan di Kuala Selangor. Oh, Kuala Selangor. Doktor, Kuala Selangor zon apa? Hijau, merah, kuning? Hijau, insyaAllah masih hijau. Alhamdulillah masih hijau dan kawasan-kawasan yang berlainan kalian tu tak apa doktor ya. Kita doa banyak-banyak supaya kita dijauhkanlah daripada wabak ni doktor kan. Beliau memperolehi ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang pengajian Islam Syariah dari Universiti Muqtah Jordan, master dalam syariah dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan mendapat ijazah doktor falsafah syariah dalam bidang undang-undang hibah dan wasiat di negara-negara Islam dari UKM.
menjawat jawatan sebagai pensyarah kanan di Fakulti Pengajian Islam UKM. Bidang kepakaran pengajaran, penulisan dan penyelidikan adalah dalam bidang perancangan dan pengurusan harta orang Islam, hibah, wasiat dan pusaka Islam. Memang tepatlah tetamu kita hari ini yang akan mengupas tentang hibah ni. Betul tak, Doktor? InsyaAllah saya kongsikan sedikit ilmu yang saya ada. Kita sama-sama berkongsi ilmu, insyaAllah memberi manfaat dan diberkati Allah, insyaAllah. Okey, Doktor. Yang bestnya hari ini kita akan ada hadiah ya, Doktor. Hadiah ni untuk follower kita yang bersama sehingga ke hujung rancangan. InsyaAllah kita akan bersama dalam tempoh 1 jam. Dan Doktor akan bagi satu soalan yang senang, Doktor ya, insyaAllah. Senang. Soalan yang... Kalau bersama dengan kita daripada awal hingga akhir, insyaAllah jawapan sangat mudah. Okey, akan dapat hadiah ni siapa yang akan jawab soalan Doktor dengan cepat dan tepat. Nanti kru kita akan pilih. Okey, Doktor, tanpa kita berlengah masa, sebelum tu saya nak ingatkan yang kita akan pilih pemenang untuk yang share terbanyak. Share terbanyak, saya rasa kita ada siapkan satu poster. Share yang terbanyak, like dan komen, kita akan beri satu hadiah lah. Okey, siapa yang share terbanyak hari ini, live hari ini, kita akan bagi hadiah yang akan kita umumkan selepas tamat live ini. Mungkin esok lusa lah sebab kita nak pilih siapa yang share yang terbanyak ya. Okey, tanpa berlengah masa, Doktor, kita pergi kepada soalan yang pertama untuk Doktor kita hari ini. Doktor, apakah sebenarnya definisi hibah ni, Doktor? Dan apa yang membezakan di antara hibah dan wasiat? Ialah kita macam terpinga-pinga, apa tu hibah, apa tu wasiat. Kalau masyarakat biasa ni perkataan kedua-dua ni macam tak berapa familiar lah, Doktor. Hibah tu hadiah ke? Wasiat tu apa pula kan? Kalau boleh Doktor rungkaikan apakah definisi hibah dan apa yang membezakan di antara hibah dan wasiat. Silakan, Doktor. Okey, terima kasih Puan Nurmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hibah dari sudut definisi ya, pada pagi ini saya nak kongsikan mungkin bukan secara detail perbezaan antara hibah dengan wasiat, tapi kita lihat daripada perbezaan definisi hibah itu sendiri dan perbezaan dengan definisi wasiat. Okey, hibah ialah pemberian secara sukarela oleh pemilik harta kepada individu lain ataupun pihak lain secara sukarela yang berkuat kuasa ketika hidup. Maknanya pemberian itu diberi oleh pemilik harta kepada pihak lain dan penerimaan oleh penerima itu berkuat kuasa ataupun terlaksana ketika hidup pemberi hibah. Maksudnya rukun dan syarat hibah itu berkuat kuasa ataupun sempurna ketika hidup pemberi hibah. Contohnya Puan Nurmalah, ibu ni dia nak beri harta kepada anak dia, dia pun lafazkan lafaz pemberian itu dengan lafaz saya ataupun ibu berikan tanah ini kepada kamu. Okey, anak pun jawab saya terima ibu. Okey, maknanya lafaz ijab itu ibu beri tanah ini dan lafaz terimanya ialah saya terima ibu. Maknanya cukup rukun dan syarat. Rukunnya ialah pemberi, pemberi itu iaitu ibu, penerima ialah anak dan harta yang dihibahkan itu ialah tanah. Kemudian apa yang perlu disempurnakan ialah anak ni tadi lepas dia lafaz terima, dia bercucuk tanam, dia mengusahakan tanah tersebut dan kalaupun dia tak usahakan tanah itu dengan usaha ataupun kudrat dia sendiri, dia upahkan orang lain untuk usahakan tanah tersebut. Dia upah orang lain untuk usahakan tanah tersebut, itu adalah merupakan bukti yang menunjukkan bahawa hibah telah berlaku, penerimaan milik pun telah sempurna. Itu hibah. Ya, tapi kalaulah si ibu ini melafazkan lafaz pemberian itu dengan dikaitkan dengan kematian. Contohnya ibu ni kata anak ataupun Liza, emak berikan tanah ini kepada kamu lepas emak mati. Maknanya mak ni nak bagi tanah tu, tapi dia nak bagi lepas mati. Penerimaan itu berlaku selepas kematian. Maka itu bukan hibah, itu adalah wasiat. Kenapa? Wasiat ialah pemberian secara sukarela
yang diberikan oleh pemilik harta kepada pihak lain berkuat kuasa selepas kematian. Dua-dua akad ini iaitu hibah dan wasiat adalah akad sukarela. Ia bukan akad satu akad yang wajib. Maknanya dia bukanlah seperti zakat, ya. Tapi dia akad tabarruk. Bila akad tabarruk ini maknanya sukarela oleh pemilik harta diberikan kepada sesiapa sahaja yang dia nak. Cumanya beza antara hibah dengan wasiat ini, hibah boleh diberikan kepada sesiapa sahaja, kepada anak, kepada isteri, kepada waris lain ataupun kepada kawan-kawan, ya. Tapi wasiat hanya boleh diberikan kepada selain daripada waris. Maksudnya wasiat la wasiyata lil waris. Wasiat tidak boleh diberikan kepada waris. Wasiat tidak boleh diberikan kepada anak. Anak adalah waris, ya. Wasiat tidak boleh diberikan kepada isteri. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ibu dan bapa. Melainkan, kalau beri juga wasiat itu, melainkan selepas kematian pewasiat, ya, waris-waris lain bersetuju dengan wasiat tersebut. Dalam isu ni tadi, ibu ini dia nak berikan kepada anak, tetapi dia berikan dengan lafaz yang dikaitkan dengan kematian. Ibu berikan rumah ini atau ibu berikan tanah ini kepada kamu selepas kematian ibu. Bila sebut lepas kematian, maka itu adalah wasiat. Ya? Okey, itu maknanya itu adalah wasiat. Oh, lepas kematian adalah wasiat. Kalau sebelum kematian adalah hibah. Begitu, Doktor? Betul. Kalau kita nak berikan kepada anak kita, kalau kita nak berikan harta kepada anak kita, lafaz pemberian itu kita kena lihat. Ya, kalau lafaz pemberian itu diberikan ketika hidup, maknanya mak berikan tanah ini kepada kamu. Anak kata saya terima, kemudian dia bercucuk tanam dengan tanah tersebut. Itu hibah. Dan rukun dan syarat hibah di situ telah sempurna. Ya, tapi kalau mak kata mak berikan tanah ini kepada kamu lepas mak mati. Kamu usahakanlah tanah ini lepas mak mati. Maka itu adalah wasiat. Sebab apa wasiat? Diberikan ketika hidup, tapi penerimaan itu berlaku selepas kematian. Okey, biasanya Puan Nurmala, ya, dalam masyarakat kita ada kekeliruan di sini. Contohnya, ya, nenek ni, ya, kita biasa dengar isu-isu ni ataupun permasalahan yang berlaku dalam masyarakat. Ada nenek ni, dia duduk di kampung, ya, dia duduk di rumah milik dia. Kemudian cucu kepada nenek ini, salah seorang daripada cucu nenek ini jaga nenek ini, dia rawat nenek, dia duduk bersama nenek. So nenek ini ada rasa kasih dan sayang, ya. Hibah itu ialah pemberian kasih sayang. So nenek ini ada rasa kasih sayang demi untuk menjaga ataupun membalas jasa cucu ini sebab menjaga dia ketika dia sedang sakit. Nenek ini berikan, nenek ini nak beri rumah yang diduduki oleh nenek ini kepada cucu. Tapi lafaz pemberian nenek ini ialah nenek beri rumah ini kepada kamu wahai cucu lepas nenek mati. Ataupun nenek akan kata gini, dia tak cakap hibah, ya, nenek tak reti hibah ni Puan Nurmala. Okay. Betul. Dia cuma kata kamu duduklah ataupun rumah ini jadi milik kamu lepas nenek mati. Okay. Itu lafaz nenek. So bila nenek meninggal dunia, ya, waris-waris nenek iaitu anak lelaki nenek, anak perempuan nenek tuntut rumah itu sebagai harta pusaka dan nak agihkan ikut faraid. Kemudian cucu ni jumpalah dengan pakcik dan makcik dia, bagi tahu yang rumah ini nenek telah hibahkan kepada cucu ni tadi. Nenek kata rumah ni jadi milik saya bila nenek mati. Macam itu lafaznya. Okay? Kalaupun nenek ini dia advance sikit, ya, dia tahu tentang dokumen hibah, dia buat dokumen hibah, ya, nenek buat dokumen hibah, tapi dekat dokumen tu tulis dokumen hibah. Tetapi dalam dokumen hibah itu termaktub lafaz hibah dia ialah saya berikan rumah ini kepada cucu saya Fulanah binti Fulan
lepas kematian saya. Macam tu lafaz dia dalam dokumen hibah. Ya. Bila lihat lafaz ijab itu daripada nenek sebegitu, maknanya dikaitkan dengan kematian, penerimaannya berlaku selepas kematian, maka itu bukan hibah. Oh. Ya, Puan Mala, itu biasa berlaku. Ya. Maknanya nenek ni dia nak bagi harta itu kepada cucu. Sebagai balas jasa cucu ni tadi. Yang baik tu. Tetapi dia nak penerimaan itu berlaku selepas nenek mati. Maka hukum wasiat terlaksana ke atas akad ni tadi. Bukan hukum hibah. Bila hukum wasiat terlaksana ke atas akad ini, ya Puan Nurmala, dia berbeza dengan hibah. Kalau melihat kepada cucu ini, cucu bukan waris. Cucu bukan waris nenek. Kenapa cucu bukan waris nenek? Sebab nenek ada anak laki dan ada anak perempuan. So anak laki ini akan menghalang cucu, tak kira cucu laki ataupun cucu perempuan ni tadi, daripada mewarisi harta pusaka. So cucu bukan waris. So bila bukan waris, dia boleh terima wasiat. Cumanya kadar wasiat itu, cumanya kadar wasiat itu terhad kepada 1/3 daripada harta pusaka bersih nenek. Puan Nurmala tahu apa dia harta pusaka bersih? Apa harta pusaka bersih tu, Doktor? Cuba jelaskan. Saya tanya, saya jawab. Betul. Itu peranan moderator, Doktor. Okey, sila Doktor. Tak apa. Harta pusaka bersih ialah harta pusaka peninggalan si mati yang telah ditolak, yang telah ditolak belanja pengurusan jenazah, yang telah ditolak hutang si mati, sama ada hutang dengan Allah ataupun hutang dengan manusia, dan kemudian barulah sekiranya ada wasiat, daripada situ 1/3 daripada baki setelah ditolak, setelah ditolak perbelanjaan pengurusan jenazah dan setelah ditolak hutang-hutang si mati ni tadi. Maknanya kita lihat dekat situ, cucu ini hanya berhak 1/3, bukannya berhak ke atas keseluruhan rumah nenek ni tadi. Kerana apa? Kerana harta pusaka nenek hanyalah rumah ni tadi. Nenek tak ada harta lain. Bila nenek tak ada harta lain, maknanya rumah ini adalah satu-satunya harta pusaka nenek. Jadi cucu ini hanya berhak 1/3 daripada nilai rumah nenek ni tadi. Tapi normal lah ya. Melainkan kalaulah waris-waris nenek seperti siapa tadi waris-waris nenek? Anak laki, anak-anak perempuan nenek. Nenek tak ada suami dah. Nenek tak ada ayah dan tak ada mak. So waris nenek hanyalah anak laki dan anak perempuan. So kalau anak laki dan anak perempuan nenek ini bersetuju untuk melepaskan hak mereka untuk memberikannya kepada cucu ini, maknanya rumah itu nak berikan sepenuhnya kepada cucu, tak ada masalah. Tapi kalaulah kalaulah anak-anak si mati ini, anak-anak nenek ini tak bersetuju, maka cucu ni tadi tidak berhak ke atas keseluruhan harta nenek, tetapi hanyalah berhak ke atas 1/3 daripada rumah nenek ni tadi, kalau nenek tak ada hutang dan sebagainya. Itu sepatutnya Puan Nurmala, apa yang nenek ini patut buat ialah dia tidak perlu pun menyebut cucu ini boleh menggunakan ataupun duduk rumah itu, memiliki rumah itu lepas mati. Sepatutnya nenek ini dia melafazkan lafaz pemberian itu, sebab saya tahu nenek ini dia nak bagi sebenarnya kepada cucu. Tapi nenek dia bagi cuma dia kata lepas mati. So bila lepas mati dia jadi wasiat. Sepatut nenek kata kepada cucu, nenek berikan rumah ini kepada kamu sebab kamu dah jaga nenek, kamu dah rawat nenek, maka nenek beri rumah ini kepada kamu. Kemudian cucu buat apa sepatutnya? Cucu pun kata, terima kasih Nek, saya terima rumah ini. Kan biasa orang bagi hibah ni kat kita cepat-cepat terima. Jangan lambat-lambat Puan Nurmala, nanti melepas. Okey, faham. Cucu pun sepatutnya dia terima. Dia kata saya terima, dan untuk membuktikan bahawa cucu ini telah menerima milik
menguasai rumah tersebut, cucu duduk rumah tersebut. Memang pun cucu duduk rumah tersebut. Sebab apa? Sebab dia yang jaga nenek, dia yang rawat nenek ketika nenek hidup sehingga nenek meninggal dunia. Maknanya dia memang dah duduk rumah itu. Jadi memang dia dah menguasai. Dan sekiranya lafaz yang dibuat oleh nenek itu dalam bentuk lafaz pemberian ketika hidup, maka terlaksanalah maknanya kehendak nenek ni tadi untuk memberikan rumah ini kepada cucunya. So kat situ Puan Nurmala kita nampak bagaimana kekeliruan masyarakat terhadap lafaz yang mereka nak lafazkan, maknanya ijab yang mereka nak lafazkan, pemberian, bagaimana pemberian yang mereka, lafaz pemberian yang mereka nak lafazkan ketika nak memberikan harta itu kepada pihak lain. Maknanya kalau lafaz itu lafaz pemberian dan dilaksanakan ketika hidup, itu adalah hibah. Tapi kalau lafaz itu dikaitkan dengan kematian, maka itu adalah wasiat. Wasiat dia akan ada hukum lain, ya. Maknanya wasiat tidak boleh diberikan kepada waris, melainkan mendapat keizinan daripada waris-waris lain. Wasiat tidak boleh diberikan melebihi 1/3 daripada harta pusaka bersih si mati, melainkan mendapat izin daripada waris-waris lain. Okey, kat situ saya ada bagi 3, ya, 3 perbezaan hibah dan wasiat. Hibah pemberian ketika hidup, wasiat maknanya terlaksana ketika hidup. Wasiat pemberian ketika hidup tetapi terlaksana ataupun berkuat kuasa selepas kematian. Hibah, okey, hibah boleh diberikan kepada sesiapa sahaja termasuk waris pemilik harta. Wasiat tidak boleh diberikan kepada waris, maknanya boleh berikan kepada sesiapa sahaja melainkan waris, kecuali waris-waris lain bersetuju dengan wasiat kepada waris ini. Dan perbezaan yang ketiga ialah kadar harta yang dihibahkan tak ada kadar. Boleh hibahkan berapa banyak pemilik harta itu nak buat. Ya, dia tak ada terhad kepada 1/3. Tapi wasiat terhad kepada 1/3 daripada harta pusaka bersih si mati. Itu tiga. Saya sentuh 3 dulu perbezaan antara hibah dan wasiat. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat lah. Maknanya lepas ni kalau kita nak buat hibah, kita nak bagi pemberian ketika hidup kepada orang yang kita sayang, kepada anak kita, kepada suami kita dan sebagainya, maka lihat kepada lafaz ijab pemberian ni tadi. Okey, Puan Nurmala. Saya rasa menjawab persoalan pertama tadi. Faham. Jadinya insya-Allah kepada mereka yang ingin membuat hibah, laksanakan lafaz ataupun hijab itu semasa hidup. Betul Doktor ya? Betul. Jangan tunggu selepas meninggal dunia diuruskan pula oleh orang lain, dia akan jadi wasiat begitu Doktor ya? Jangan kaitkan lafaz itu dengan kematian. Okay. Itu, jadi doktor telah jelaskan kepada kita 3 perbezaan berkaitan dengan hibah dan wasiat. Pegang betul-betul penekanan berkaitan dengan 3 perbezaan di antara hibah dan wasiat ini, ya, penting tu. Dan doktor, kita nak raikan juga mereka yang sedang bersama kita hari ini. Ramai doktor ya, hampir 131 orang yang bersama dengan kita. Alhamdulillah, syukur sangat. Dan ramai yang telah share, syukur alhamdulillah. Terima kasih kepada Izaki Sampul, Amirul Rashid, Izharul Haq, Baizura Baharudin, Nurul Iman Zulkifli, Dr. Aisyah Yusra. Aisyah Yusra ni doktor kenal tak? Aisyah Yusra dimaklumkan bekas pelajar ya doktor ya. Habibah Zakaria, Ahmad Helmi, ramai lah doktor. Muhammad Fazil, Makhi, ramai lagi yang telah bersama dengan kita. Jangan lupa sharekan posting, share yang terbanyak. Kita akan pilih nanti untuk memenangi 1 hadiah misteri, insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan FB Majlis Agama Islam Selangor live kita hari ini untuk merungkai berkaitan dengan hibah. Dan tadi kita telah lihat bagaimana perbezaan hibah dan wasiat. Kita teruskan ke soalan yang kedua doktor. Assalamualaikum doktor. Doktor boleh clear suara saya? Okey, sekejap saya nak
Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Untuk makluman doktor juga banyak dah soalan daripada sahabat-sahabat kita, tapi kita fokus kepada soalan yang kedua dulu sebelum kita jawab soalan daripada follow kita ya doktor ya. Dalam Islam, adakah hanya terdapat pemberian hibah secara mutlak? Boleh atau tidak seseorang itu meletakkan sesuatu syarat dalam akad hibahnya itu tadi doktor? Okey, silakan doktor. Okey, bagi menjawab persoalan kedua ini, saya nak jelaskan dulu apa dia hibah mutlak ya. Hibah mutlak ialah pemberian pemberian ketika hidup dan penerimaannya itu pun berlaku ketika hidup tanpa lafaz ijab pemberian itu tidak dikaitkan dengan apa-apa syarat. Maknanya sebagai contoh ya, ayah kata kepada anak, ayah beri rumah ini kepada kamu. Anak kata saya terima. Kemudian ayah beri kunci rumah kepada anak duduk rumah tersebut dan semua urusan rumah itu, cukai pintu, penyelenggaraan rumah, semua diuruskan oleh anak. Maknanya pemberian ketika hidup, penerimaan juga ketika hidup, pemberi hibah, dan anak itu menerima milik rumah itu ketika hidup. Lafaz ijab pemberian itu tidak dikaitkan dengan apa-apa syarat. Itu adalah hibah mutlak ya. Tak ada syarat apa-apa. Maknanya biasanya orang yang bagi hibah mutlak ini ialah bapa-bapa ataupun ibu-ibu yang dia memang dah terlebih harta ya. Dia dah tak perlu pun kepada harta tersebut. Maknanya dia ada rumah, dua rumah, dia ada dua rumah, satu rumah dia duduk, satu rumah lagi dia kata nak bagi ke anak dia. So rumah yang dia duduk tu dia duduklah. Rumah yang kedua itu diberikan kepada anak. So tak ada dikaitkan dengan apa-apa syarat. Soalannya ialah boleh tak kalau akad hibah ini dimasukkan syarat dalam akad ni tadi, dalam lafaz ni tadi. Ya, contoh macam ni. Sebelum saya nak kata boleh ataupun tidak, saya bagi contoh lafaz ijab pemberian hibah yang ada syarat. Contohnya ayah kata kepada anak, Liza, ayah saya lah kata kat saya, okey Liza, abah berikan rumah ini kepada kamu, tapi okey ada tapi kat situ. Ataupun dia kata syaratnya, tapi biasanya ayah tak sebut pun syarat. Ayah berikan rumah ini kepada kamu, tapi ayah nak duduk rumah ini bersama kamu, ataupun ayah nak duduk dulu rumah ini selagi mana ayah masih hidup. Sebab apa? Sebab ayah ni hanya ada satu rumah. Tapi kalau dia beri rumah itu kepada anak, secara mutlak ayah nak duduk mana kan? Jadi dia letakkan syarat dalam akad hibah ini, ayah beri rumah ini kepada kamu, tapi ayah nak duduk bersama kamu ataupun ayah nak duduk rumah ini selagi mana ayah masih hidup. Kamu setuju tak? Kamu setuju tak Liza? Okey, Liza pun jawab, okey ayah, saya terima hibah ini, saya terima rumah ini dan saya setuju dengan syarat yang ayah sebutkan ini tadi. Saya izinkan ayah duduk rumah ini bersama saya ataupun ayah duduklah rumah ini selagi mana ayah masih hidup. Saya pun buat apa lepas tu, lepas saya lafazkan qabul saya ni tadi, saya pun ambil kunci rumah dengan keizinan ayah, saya menguasai rumah tersebut, saya bayar cukai pintu, saya pegang geran rumah ataupun apa-apa bentuk ataupun bukti yang menunjukkan bahawa penguasaan ke atas rumah itu telah berlaku. Tetapi dalam masa yang sama, ayah duduk rumah tersebut. Maknanya ayah beri tapi ayah duduk rumah tersebut. Dia duduk rumah tersebut dengan izin anak ni tadi. Anak mengizinkan ayah mengambil manfaat ataupun menggunakan manfaat ke atas harta yang dihibahkan. Itu contoh lafaz ijab pemberian ataupun lafaz ijab hibah dengan syarat. Dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya ayah duduk dulu rumah itu selagi mana ayah masih hidup. Fuqaha juga mengharuskan ya, pada asasnya fuqaha mengharuskan meletakkan syarat dalam akad sekiranya ataupun dengan syarat syarat yang ada dalam akad itu adalah syarat yang tidak bertentangan dengan hukum syarak.
Dia tak boleh kata ginilah, ayah hibahkan rumah ini kepada kamu, syaratnya kamu kena gunakan rumah ini untuk menjadi tempat maksiat. Tak bolehlah macam tu. Okey, syarat itu terbatal ya, syarat itu terbatal. Hibah sah, syarat yang fasid terbatal, tapi akad hibah itu sah. Dan syarat yang diharuskan juga dimasukkan dalam akad ini ialah syarat itu mestilah menepati dengan tujuan akad hibah. Akad hibah ini ialah tujuan kasih sayang kan ya, untuk memberikan pindah milik harta daripada pemilik harta yang asal kepada penerima hibah. Dan sebenarnya penerima hibah ini bila dia dah terima hibah, dia dah boleh bertasarruf dengan harta yang dihibahkan, dia menjadi pemilik baru kepada harta yang dihibahkan ini, dia berhak untuk menjual, dia berhak untuk menghibahkan kepada orang lain harta yang dihibahkan ini. Jadi kalaulah pemberi hibah dia mensyaratkan dalam akad hibah itu, saya berikan rumah ini kepada kamu, syaratnya kamu tak boleh jual, kamu tak boleh hibah. Rumah ini adalah rumah harta pusaka yang akan digunakan sampai bila-bila oleh kamu. Waris kamu tak boleh mewarisi, suami kamu tak boleh mewarisi. Kalau itu syaratnya, maka syarat itu tidak bertepatan dengan tujuan akad hibah. So kalau buat syarat macam tu, hibah itu hibah itu sah. Akad hibah itu sah, tapi syaratnya terbatal sebab syarat itu syarat fasid. Cumanya Puan Nurmala, jangan keliru kat situ. Saya kena syarahkan, takut nanti terkeliru di situ. Kalaulah ayah ini dia kata dekat anak, ayah hibahkan rumah ini kepada kamu. Rumah tu satu-satunya rumah ayah. Okey, jadi ayah syaratkan kamu ayah boleh duduk lagi dalam rumah ini selagi mana ayah masih hidup, kamu tak boleh jual rumah ni. Yelah, kalau ayah tak syaratkan macam tu, anak dapat rumah, dia pun jual rumah ayah ni, ayah nak duduk mana? So untuk menjaga kemaslahatan si ayah ini, ayah boleh syaratkan kamu tak boleh jual rumah ini selagi mana ayah masih hidup. Tempoh anak ini tak boleh jual rumah ini adalah tempoh yang munasabah. Kenapa tempoh munasabah? Ayah bukan kata tak boleh jual sampai bila-bila. Ayah cuma kata tak boleh jual selagi mana ayah masih hidup. Tempoh itu adalah tempoh munasabah. So, siapa yang akan tentukan tempoh itu tempoh munasabah? Yang akan tentukan kalau ada pertikaian, yang akan tentukan tempoh itu munasabah ataupun tidak ialah mahkamah syariah. Maknanya kalaulah ayah kata, ayah hibahkan rumah ini kepada kamu, syaratnya kamu jangan jual sampai bila-bila. Yang itu syarat terbatal. Sebabnya tak boleh jual sampai bila-bila. Tapi kalau dia syaratkan selagi mana ayah masih hidup, rumah ini jangan jual sebab ayah nak duduk rumah ini lagi. Dan kamu boleh duduk rumah ini bersama ayah sebab ayah dah beri kepada kamu. Yang itu adalah tempoh munasabah dan syarat itu menurut pandangan fuqaha, syarat itu dibolehkan. Itu dua syarat ya. Dua syarat yang perlu dipenuhi dalam hibah bersyarat. Syarat yang ketiga untuk memastikan hibah bersyarat itu dibolehkan ialah penerima hibah kena tahu ataupun kena maklum, kena bersetuju dengan syarat yang ditetapkan oleh pemberi hibah. Kita tak nak ada ini ada berlaku dalam masyarakat ya, kita banyak jumpa dokumen hibah yang begini. Pemberi hibah dia meletakkan syarat anak ini tak boleh guna, tak boleh apa dan sebagainya, tetapi penerima hibah tak maklum pun syarat tersebut. Maknanya pemberi sahaja yang tahu syarat yang ditetapkan oleh pemberi tetapi penerima hibah tak maklum. Kalau begitu keadaannya, maka hibah itu tidak sah lah. Hibah itu sah tapi syarat itu yang terbatal. Hibah itu sah, minta maaf ya, hibah itu sah tapi syarat itu terbatal. Sebab penerima hibah tidak maklum. Jadi bila hibah itu dalam lafaz ijabnya disertakan dengan syarat, maka dan sekiranya penerima hibah bersetuju dengan syarat tersebut, maka penerima hibah wajib melaksanakan apa yang disyaratkan oleh pemberi hibah supaya hibah itu
sah. Dan sekiranya penerima hibah tidak melaksanakan syarat tersebut, maka hibah itu terbatal. Itu hibah bersyarat. Ya Puan Nurmala, maksudnya dia masukkan syarat, ya, ayah boleh duduk rumah itu selagi mana ayah masih hidup, tak boleh jual rumah itu selagi mana ayah masih hidup, ataupun ada juga yang ayah dia buat syarat macam ni dekat anak. Okey. Okey Puan Nurmala. Okey, ayah kata kat Puan Nurmala ni, Mala, okey Mala ke Puan Nurmala? Okey Mala, ayah bagi tanah ini kepada kamu. Syaratnya, okey, 1/2 daripada hasil tanah ini kamu kena berikan kepada rumah anak yatim. Ayah bagi 1/2 je lah maksudnya. 1/2 manfaat ataupun hasil daripada tanah ini beri kat rumah anak yatim. Ain harta itu milik Mala. Tapi manfaat ataupun hasil daripada tanah ini 1/2 adalah milik rumah anak yatim. Jadi Puan Nurmala setuju dengan syarat tersebut dan Puan Nurmala kena laksanakan syarat tersebut. Sekiranya tak laksanakan, maka hibah itu terbatal. Okey. Kalau kita nak lihat, kalau ada pandangan yang mengatakan bahawa hibah bersyarat ini tidak sah, kita lihat pada pandangan jumhur fuqaha. Jumhur fuqaha ataupun majoriti ulama fiqh mengharuskan, ya, meletakkan syarat dalam akad hibah ini. Kerana kalau kita lihat ada kaedah, ya, kaedah yang mengharuskan suatu akad itu diletakkan syarat di dalamnya, kerana melihat kepada kaedah al-aslu fil uqud. Al-aslu fil uqud. Asal suatu akad itu, hukum asal suatu akad itu ialah rida al-muta'akidaini. Ialah rida dua orang yang berakad. Maknanya pemberi hibah, dia beri hibah dengan syarat dan penerima hibah maklum dengan syarat tersebut dan dia reda, dia bersetuju dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pemberi hibah, maka akad itu terlaksana, sah kalau ianya bertepatan dengan rukun dan syarat hibah. Okey, fahamlah tu Doktor, ya. Penjelasan yang begitu detail berkaitan dengan hibah secara mutlak dan hibah bersyarat. InsyaAllah mudahnya jika kita ingin menghibahkan harta kepada sesiapa, perlu faham, ya, syarat-syaratnya bagaimana, lafaznya macam mana, hukumnya macam mana. Jadi kalau ada kegusaran, rujuk terus ke mereka yang pakar, iaitu Majlis Agama Islam Selangor, ataupun boleh juga melayari portal Majlis Agama Islam Selangor di www.mais.gov.com.my. Okey, kita teruskan kepada sahabat-sahabat kita. Sebenarnya sahabat-sahabat kita, Doktor, ramai, ya, yang dengan kita sekarang ni. Kalau nak sebut nama tu ramai ni, tapi saya nak sebut seorang ni, Mariati Muhammad Amin, Doktor. Dia kata suka dengan Dr. Liza explain, faham dan jelas katanya, Doktor. Itu cikgu ustazah tu, cikgu cemerlang tu. Oh, patutlah. Cemerlang. Doktor bagi cemerlang, dia sambut dengan cemerlang, Doktor. Suhaimi Ikhlas, ada syuhada. Soalan banyaklah sekarang, Doktor. Fidali, penerangan jelas. Jadi untuk kita meraihkan salah seorang daripada sahabat kita yang mengajukan soalan, kita tengok di skrin, ya, Doktor, ya. Kita tengok di skrin. Apakah soalan kita? Okey, daripada Abu Ammar, Doktor. Doktor, adakah harta sepencarian boleh membatalkan hibah yang telah sah diberikan? Adakah harta sepencarian boleh membatalkan hibah yang telah sah diberikan, Doktor? Macam mana, Doktor? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, hibah itu kan terlaksana ketika hidup, ya. Hibah itu terlaksana ketika hidup pemilik harta. Maknanya harta sepencarian, kalau kita lihat, tadi kita tengok hibah. Sebelum saya jawab tu, saya kena jelaskan dia punya konsep asas tu dulu. Okey, hibah itu ialah pemberian milik harta oleh pemilik harta. Maksudnya, harta itu dimiliki oleh pemberi hibah. Itu satu. Yang keduanya, kita tengok harta sepencarian. Harta sepencarian ini ialah harta yang diperolehi oleh harta yang diperolehi oleh suami ataupun isteri, ya, dalam tempoh perkahwinan dan
tuntutan harta sepencarian itu, okey, tuntutan harta sepencarian itu boleh dibuat dalam 3 keadaan. Yang pertama apabila berlaku perceraian, yang kedua apabila berlaku poligami, dan yang ketiga apabila berlaku kematian. Itu ada tiga keadaan bila harta sepencarian itu boleh dituntut. Okey, ada 3 keadaan bila harta sepencarian itu dituntut. Cumanya hibah itu dibuat ketika hidup pemberi hibah, dan harta yang dihibahkan itu mestilah milik pemberi hibah. Maknanya seorang yang menghibahkan hartanya, dia akan hibahkan harta milik dia. Harta yang ada atas nama dia. Dia yang beli. Okey, dia yang beli. Timbulnya isu harta sepencarian ini apabila ia dituntut. Dia bukan harta sepencarian ni bukan automatik dia jadi harta sepencarian ya. Harta sepencarian ini apabila ia dituntut bahawa itu adalah harta sepencarian bila dituntut dalam 3 keadaan tadi. Bila tadi? Ketika berlaku perceraian, ketika berlaku kematian, dan selepas kematian, dan yang ketiga apabila hendak poligami. Masa tu barulah pihak pasangan ni tadi menuntut harta sepencarian. Tapi kalau dalam keadaan tiga keadaan ini, kalau harta itu contohnya milik saya, maka masa saya hidup ni saya nak hibahkan kepada pihak lain, masa tu tak ada tuntutan pun daripada suami sebab tak berlaku lagi dalam 3 keadaan, dan tak ada pengisytiharan pun yang harta itu adalah harta sepencarian, maka harta itu adalah milik saya. Maka hibah yang diberikan ketika hidup tidak membatalkan tidak terbatal dengan tuntutan harta sepencarian. Sebabnya ia telah berlaku ketika hidup. Tapi kat situ mungkin ada ya, sekiranya ada hujahan lain. Maknanya benda ni akan dibawa ke mahkamah syariah. Okey, hakim akan melihat hujahan ini tadi. Sekiranya ada pembuktian bahawa sebenarnya harta itu milik suami, maknanya tak jelas milik siapa. Tapi kalau memang rumah itu dibeli oleh suami, kemudian suami hibahkan kepada anak. Okey, dah berlaku hibah kepada anak. Bila suami mati, saya tuntut harta sepencarian ke atas rumah. Tapi hibah itu sebenarnya telah berlaku. So tak boleh nak tuntut harta sepencarian. Sepatutnya ketika suami masih hidup tadi, kita kena jelaskan kepada suami, rumah ini adalah ada hak saya. Apa bukti yang menunjukkan ada hak saya? Saya bayar bulan-bulan. So kena ada pengisytiharan ketika hidup bahawa rumah itu adalah harta sepencarian, ataupun rumah itu sebahagiannya adalah milik kita. Jadi kita kena jelas, suami isteri kena jelas ketika hidup ni. Kalau kita ada perkongsian pembelian harta dengan suami, maka clearkan ketika hidup. Ya, maknanya sama ada 2 nama dalam satu harta tu, contoh rumah ada 2 nama, ataupun buat dokumen lain yang menunjukkan bahawa kita ada hak ke atas rumah ni tadi. Dekat situ baru kita boleh pertahankan bahawa hibah yang dibuat itu adalah harta sepencarian, dan kita boleh pertahankan ianya boleh dibatalkan kerana ada hak kita ke atas rumah tersebut. Okey, itu saja. Okey, faham. Jelaslah tidak berkaitan dengan hibah dan harta sepencarian yang telah diajukan oleh sahabat kita tadi. Baiklah, kita ada video yang berkaitan dengan perkhidmatan Majlis Agama Islam Selangor. Jadi kita rehat sebentar, saksikan video ini, apa yang diberikan oleh Majlis Agama Islam Selangor kepada umat Islam bagi memudahkan mereka. Dan sebelum tu jangan lupa kita akan ajukan soalan ya sebentar lagi kepada follower kita yang saya lihat begitu sporting ya bersama kami sepanjang kita live ini, untuk kita ajukan soalan dan you all jawab cepat-cepat di ruang komen. Dan untuk mereka yang ada persoalan berkaitan dengan hibah, jangan lupa terus ke portal Majlis Agama Islam Selangor di www.maiz.gov.my. Okey, kita saksikan dahulu video kita berkaitan dengan perkhidmatan Majlis Agama Islam Selangor. Silakan.
sampai hati amat tinggal dengan yang macam ni. Tak bagi nafkah untuk anak-anak. Kenapa aku ditimpa hujan begini? Ya Allah. Tolonglah. Aku buntu. Assalamualaikum Kak. Tak elok meratap ni dalam Islam. Lagipun kan dugaan tu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Bukan akak seorang je yang ada masalah. Macam akak seorang ni. Okey. Dalam list yang ada dalam tangan akak sekarang ni, mak dengan abah ada tinggalkan harta bernilai 5 juta ringgit. Banyak Kak. Confirm anak lelaki dapat lebih banyak daripada anak perempuan. Asal pula. Tak ada. Kena kasi sama rata. Macam kau seorang je anak mak abah. Tak ada. Anak lelaki lebih berhak. No. Kena sama rata. Aku cakap sama rata lah. Hey, sudah. Itu masalah harta pusaka Kak. Ada satu lagi masalah macam saudara seorang ni. Nak pilih kedai pun susah. Ni kalau salah pilih kadang kena tipu pula. Habis hangus dia aku nanti. Kedai kosong memang banyak Kak. Tapi dia tak tahu mana satu yang okey. Apa nak jadi dengan kau ni, Ngah? Habis motor ayah kau tukar bawa pergi merempik. Bergaul dengan orang isak dadah. Janganlah tak solat. Penat tau. Mak nasihatkan kau. Disini lah, Mak. Astaghfirullahalazim. Tak baik buat ibu macam tu. Ibu ni kan syurga buat kita. Allahu Akbar. Allah. Tolonglah aku. Aku tak tahu dah nak buat apa dengan si Angah. Mungkin ada di kalangan anda yang pernah mengalami masalah seperti mereka. Buntu, tak tahu minta bantuan siapa? Majlis Agama Islam Selangor ada jawapannya. Antara perkhidmatan yang disediakan oleh MAIS ialah menguruskan perihal harta baitumal, sewaan hartanah, guaman syar'i dan ar-riqab. #MAIS kan ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Rancang Harta Celik Pusaka Majlis Agama Islam Selangor Live kita hari ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih lagi setia live bersama kami, dan sebagai penghargaan kepada sahabat-sahabat kita yang masih setia, kita nak ajukan soalan lah Doktor. Assalamualaikum Doktor. Doktor masih bersama kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ramai lagi yang bersama kita Doktor. Kita ucapkan terima kasih sangat kepada sahabat-sahabat kita, Mariati, Adlan Ma'ruf, Iswati Adlan, share Adlan. Kok Adlan menang nanti, share yang terbanyak kita akan bagi hadiah, insyaAllah hadiah misteri ya Doktor ya. Lepas tu Noh Hidayah Lain, Syarul Razi, Mariati pun ada tanya soalan. Kita tengok nanti Mariati. Hamidah binti Ahmad is watching. Hamidah share-sharekan, jangan lupa. Suami Ikhlas pun ada tanya soalan. Salawati Hamid, beliau komen, Alhamdulillah perkongsian yang menarik Doktor. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ni menjadi manfaat dan dapat menjadi ilmu kepada sahabat-sahabat kita Doktor ya. Kemudian Mariati lagi, Jentayu Media Fuad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sam Adri, Ajah Rohela. Ni sahabat-sahabat kita dah mungkin pelajar-pelajar doktor ni kot. Ramai, Alhamdulillah. Syukur. Okey Doktor, agaknya apa soalan yang kita nak bagi kepada sahabat-sahabat follow kita yang setia ni Doktor? Jangan lupa sahabat-sahabat, standby handphone, tulis di ruangan komen. Nanti kru kita akan tengok siapa jawab dengan betul dan tepat dan cepat. Mereka lah pemenangnya untuk menerima ni. Game bijak harta pusaka ni, bijak pusaka game ni bernilai RM80 insyaAllah. Silakan Doktor. Okey, saya beri soalan yang mudah aja supaya masing-masing boleh jawab. Cuma nak jawapan yang cepat dan tepat. Okey, soalannya ialah apakah beza antara hibah dan wasiat?
Apakah beza di antara hibah dan wasiat? Apakah beza di antara hibah dan wasiat? Cepat tulis di ruangan komen tu. Nanti kita tengok siapa yang jawab dengan tepat, betul dan cepat. Mereka lah pemenang hadiah kita hari ini. Dan jangan lupa share. Share dan share yang terbanyak kita akan bagi satu hadiah misteri. Tapi bukan diumumkan hari inilah ya. Kita kena balik pejabat dulu untuk tengok siapakah yang share terbanyak live kita hari ini. Sementara mereka memberikan jawapan tu doktor, kita pergi kepada soalan kita yang ketiga. Hari ini alhamdulillah cepat benar masa berlalu doktor. Dah tinggal berapa minit je lagi. Okey, soalannya doktor, pemberian bapa kepada anak adakah diwajibkan beri sama rata antara semua anak-anaknya? Apakah pandangan fuqaha dalam membincangkan isu ini? Kalau ada 5 orang anak macam mana doktor? 5-5 ke kena bagi sama-sama? Sama rata? Okey doktor, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hukum memberi hibah kepada anak secara sama rata menurut mazhab Syafi'i menurut mazhab Syafi'i adalah sunat. Sunat maknanya kalau buat dapat pahala, kalau tinggalkan tak dapat dosa. Maknanya kalau nak beri harta kepada anak-anak, disunatkan diberikan secara sama rata, sama ada lelaki maupun perempuan. Kalau lelaki dapat 1, perempuan dapat 1. Tak boleh bezakan lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Tak, itu adalah dalam kaedah hukum faraid. Tapi dalam kaedah pemberian hibah ketika hidup, ikut mazhab Syafi'i, okey, pemberian secara sama rata adalah disunatkan. Tetapi Puan Nur Malaya, kalaulah ayah ni dia nak beza-bezakan, apa hukumnya? Maknanya anak pertama dapat, anak kedua tak dapat, anak ketiga dapat, anak keempat tak dapat. Contohnya, dia nak beza-bezakan antara pemberian anak pertama dengan kedua. Boleh ke tak boleh? Adakah terbatal hibah tersebut? Tak terbatal pun akad hibah yang diberikan kepada anak yang diberikan hibah ini tadi disebabkan ketidaksamarataan. Cumanya hukumnya menurut mazhab Syafi'i ialah makruh. Ya, makruh. Jadi kalau kita nak hibah ni sebenarnya hibah ialah pemberian kasih sayang. Okey, pemberian kasih sayang, kita nak beri, kemudian kita mengharapkan ya, dengan pemberian itu kita harapkan harta itu diguna pakai oleh anak-anak kita, dimanfaatkan oleh anak-anak kita, dan kita nak ada pahala lah di situ. So kita naklah hukum sunat itu. Tapi kalaulah tidak disamaratakan, hukumnya makruh sahaja tapi tidak sampailah hibah itu terbatal. Kita berpegang kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu baina auladikum fil atiyah. Saksamalah antara anak-anak kamu dalam pemberian. Maka sekiranya falau kuntu mufaddilan ahadan lafaddaltu an-nisa. Maka sekiranya aku mahu melebihkan seseorang daripada kalangan anak-anak ini, nescaya aku akan lebihkan anak perempuan berbanding daripada anak lelaki. Rasulullah kata kalaulah dia boleh nak beza-bezakan ataupun nak lebihkan, dia akan lebihkan anak perempuan berbanding daripada anak lelaki. Tapi ya Puan Nur Malah, saya nak sentuh sikit, ada juga pandangan fuqaha yang mengatakan ataupun pandangan ahli fiqh lain yang mengatakan sekiranya ibu bapa ni dia melihat anak ini perlu kepada lebih berbanding daripada anak yang kedua, maka diharuskan ya, ikut mazhab Hambali, diharuskan tidak sama rata antara anak-anak ini mengikut kepada situasi ataupun keperluan si anak. Itu saja yang saya dapat bincangkan untuk soalan yang ketiga ini, sebab kita mengejar masa kan Puan Nur Malah. Okey. Sebenarnya Islam tu sangat indah ya doktor. Telah diuruskan bagaimana pembahagian-pembahagian itu untuk keadilan dan kasih sayang. Tapi kadang-kadang kita terleka dan tak tahu sebenarnya. Alhamdulillah dengan perkongsian hari ini dapatlah sahabat-sahabat di luar sana faham apa yang dimaksudkan dengan hibah, bagaimana kita yang ada harta ini boleh memberi kasih sayang melalui harta kita kepada mereka yang di luar sana. Betul doktor? Okey doktor, nampaknya kita dah ada pemenang hari ini untuk soalan beza di antara hibah dan wasiat. Tadi kita tengok siapakah pemenangnya. Terima kasih kepada mereka yang telah memberikan jawapan, dan nampaknya pemenang kita ialah Hasbi Rahmat. Hibah berlaku semasa hidup, wasiat terjadi selepas kematian. Betul doktor ya? Betul. Tahniah.
Tania Hasbi Rahmat. Pastikan dah share ya Hasbi. Alhamdulillah, nanti jangan lupa PM kan nama, alamat dan nombor telefon kepada kami untuk kita uruskan pemberian hadiah ini. Bukan hibah doktor, hadiah. Baiklah doktor, nampaknya beberapa minit sahaja lagi kita akan berakhir dalam sesi rancang harta celik pusaka yang kita kupas berkaitan dengan hibah ini. Soalan yang terakhir lah doktor ya. Pada pandangan doktor, perlu atau tidak bapa memberitahu atau meminta izin daripada anak yang lain untuk memberikan harta kepada anak tertentu ini? Sebab soalan ni saya rasa sering berkisar di minda anak-anak ya. Perlu ke orang yang nak bagi hadiah tu meminta izin sebenarnya? Ini soalan yang terakhir lah untuk kita hari ini doktor. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Secara ringkasnya, saya mudahan ia ringkaslah. Okey, kalau akad hibah itu cukup rukun dan syarat, rukunnya ialah pemberi, penerima, harta yang dihibahkan, lafaz ijab dan qabul serta syarat qabat atau penerimaan milik itu lengkap dan sempurna, maka hibah itu sudah sah. Tak perlu pun si bapa ini meminta izin daripada anak-anak yang lain ataupun waris-waris lain, kerana keizinan daripada anak-anak yang lain ataupun waris-waris lain tidak diperlukan untuk mengesahkan sesuatu akad hibah. Tetapi kalau nak maklumkan, tak ada masalah. Ayah nak maklumkan kepada anak-anak yang lain, rumah ini sebenarnya ayah dah beri ya, bukan nak beri. Ayah dah beri kepada abang kamu. Dia maklumkan. Kalaupun ayah kata, ayah nak beri rumah ini kepada abang kamu, anak lain tak bersetuju, tak apa. Anak lain tak bersetuju, tak ada masalah, sebab keizinan daripada anak-anak lain ataupun daripada waris-waris lain tidak diperlukan. Okey, tak diperlukan dalam akad hibah. Yang penting rukun dan syarat hibah itu mestilah sempurna ketika hidup pemberi hibah. Okey, itu ringkasnya. Okey, faham. Okey, maksudnya ayah tu tak perlulah minta izin daripada anak-anak yang lain. Itu harta ayah, insya-Allah ayah bolehlah bagi kepada mereka yang ayah rasa nak beri ya doktor ya. Okey doktor, pelbagai perkara tentang hibah kita telah rungkaikan walaupun tak meliputi semua yang kita rancang hari ini untuk kita kongsikan, tapi sahabat-sahabat di luar sana bolehlah terus melayari laman web Majlis Agama Islam Selangor di www.maiz.gov.my dan di situ banyak ya kita kongsikan berkaitan dengan hibah. Jika tidak boleh merungkai juga permasalahan, datang terus ke Majlis Agama Islam Selangor dengan melalui janji temu ya. Hubungi kami dahulu di talian 5514 773 ataupun 3772. Lagi-lagilah di masa PKPB ni kami memang tak galakkan ataupun tak galakkanlah sangat masyarakat datang. Buat janji temu dulu, nanti insya-Allah kita akan cuba selesaikan sama ada melalui talian ataupun kita tetapkan di mana untuk pertemuan yang tidak melibatkan ramai orang untuk mengelakkan penyebaran wabak COVID-19 ni ya. Insya-Allah janji temu. Hubungi 55143773 doktor. Akhirnya doktor, apakah saranan doktor kepada orang ramai yang masih berleka-leka dengan pengurusan harta ini doktor, dan simpulkan kita punya perkongsian hari ini. Silakan doktor. Okey, Puan Nurmala, saya seru kepada para penonton, saya ingatkan pada diri saya sendiri, jom marilah kita segerakan rancang dan urus harta kita sementara kita masih sihat fizikal, sementara kita masih lagi sihat mental, ya. Sementara kita masih sihat, jom segera kita uruskan harta kita. Kita rancang harta kita, kita uruskan harta kita. Dan satu lagi yang saya ingin ingatkan kepada semua, kalau nak berikan ataupun nak membuat pemberian kepada anak, pastikan instrumen hibah adalah instrumen yang paling tepat, ya, bukan instrumen wasiat. Kenapa? Kalau guna instrumen wasiat, perlu kepada keizinan daripada waris-waris lain selepas kematian kita. Itu kena ingat, dan kemudian pastikan lepas je rancangan ini, kita terus segera rancang dan urus harta kita. Mudah-mudahan perkongsian pada pagi ini mendapat keberkatan dan memberi manfaat kepada diri saya dan kepada anda semua, insya-Allah. Mohon maaf atas segala kesilapan, keterlanjuran yang tidak disengajakan.
Terima kasih Doktor. Pihak kami juga mohon maaf jika ada kesilapan dan ketidakpuasan hatilah di kalangan sahabat-sahabat yang bersama kita. Terima kasih kepada follow-follow kita yang bersama kita daripada awal sehingga akhir. Terima kasih kepada mereka yang telah share. Terima kasih kepada Doktor di atas perkongsian yang sangat hebat hari ini. Syukur Alhamdulillah kita berjalan dengan lancar. Jangan lupa bersama kami setiap Jumaat jam 10 pagi di rancangan program Rancangan Harta Celik Pusaka bersama Majlis Agama Islam Selangor. Kita jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum.